Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Ismail. Nombor matrik 050980. Saya dari kelas 5A. Hari ini saya akan melakukan analisis dan kritikan surah Luqman. Perbandingan terjemahan adalah berdasarkan kepada dua tafsir. Yang pertama tafsir Al-Hidayah dan yang kedua tafsir Zilalil Quran. Baik, jadi saya akan kritik dari segi ketepatan makna bagi terjemahan Al-Hidayah Al-Quranul Karim. Terjemahannya berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Okey, pertama kalinya terjemahan yang dilakukan menggunakan ayat yang lebih terperinci, iaitu pada perkataan asyirika yang diterjemahkan menjadi mempersekutukan. Yang kedua, ayat yang digunakan mudah difahami, namun penambahan yang dilakukan menjadikan terjemahan ini panjang. Akan tetapi, penambahan yang dilakukan tidak lari makna. Saya merasakan perkataan pelajaran membawa maksud yang tepat, tapi lebih sedap jika digantikan dengan nasihat. Berikut merupakan cadangan terjemahan yang saya lakukan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa memberi nasihat kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar." Baik, setelah saya melakukan perbandingan terhadap kedua-dua buah tafsir, saya menukarkan perkataan kenangilah dalam tafsir Zilal kepada ingatlah seperti mana dalam tafsir Al-Hidayah, dan juga kerana perkataan ini lebih sesuai dan sedap, serta terdapat sedikit penambahan pada ayat sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah satu kezaliman yang amat besar. Perkataan Allah ditambahkan supaya ayat tersebut lebih jelas dan difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, penggunaan kata dalam terjemahan surah Luqman. Saya Nikno Salsabila binti Nik Muhammad Azlan, nombor matrik 050536. Penggunaan kata dalam terjemahan Al-Hidayah dan tafsir Zilal. Tafsir Zilal menggunakan perkataan yang sepadan dengan teks sumber, tetapi tidak terlalu terikat dengan bahasa teks sumber. Manakala terjemahan Al-Hidayah pula bersesuaian dengan ayat mengikut teks bahasa sasaran. Walau bagaimanapun, masih ada perkataan yang terikat dengan gaya bahasa teks sumber. Sebagai contoh, pada ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni baliz zalimuna fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Terjemahan daripada tafsir Zilal. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Oleh itu, tunjukkan pula kepadaku apakah makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan yang lain selain darinya. Malah sebenarnya orang-orang yang zalim iaitu kafir itu berada di dalam kesesatan yang amat nyata. Manakala terjemahan Al-Hidayah pula, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana contoh pada ayat ke-11, perkataan perlihatkanlah yang digunakan oleh terjemahan Al-Hidayah masih terikat dengan teks bahasa sumber, manakala tafsir Zilal menggunakan perkataan tunjukkan untuk menyesuaikan makna dengan bahasa sasaran. Begitu juga dengan perkataan sesembahanmu yang digunakan dalam terjemahan Al-Hidayah, yang mana perkataan tersebut masih terikat dengan bahasa sumber. Seterusnya, cadangan terjemahan ialah, inilah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain
daripadanya. Tiada satu pun. Bahkan orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Norafika binti Muhammad Said, nombor matriks 050517. Seterusnya kita masuk kepada elemen gaya cerita. Gaya cerita tafsir fi zilalil Quran. Okey, saya ada sediakan satu contoh ayat dari surah Luqman, iaitu ayat ke-10 yang bermaksud Dia yakni Allah telah menciptakan langit tanpa sebarang tiang yang dapat dilihat oleh kamu. Dan Dia pacakkan di bumi gunung ganang yang memantapkannya supaya ia tidak menghoyong-hayangkan kamu. Dan Dia sebarkan di bumi segala jenis binatang, dan kami turunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi segala jenis tanaman yang berpasangan yang cantik. Berdasarkan pemerhatian saya, struktur ayat yang digunakan adalah disusun dalam bentuk yang selaras. Ianya saling berkait antara satu ayat dengan ayat lain dalam setiap surah dan menjadikan ianya tersusun dan lebih jelas. Seterusnya, ayat terjemahan yang diolah adalah sangat baik dan berpotensi untuk menarik minat pembaca. Okey, kenapa dia lebih menarik? Kerana gaya cerita yang disampaikan menggunakan keindahan laras bahasa sastera. Akan tetapi, jika menggunakan laras bahasa sastera, berkemungkinan pembaca akan menghadapi sedikit kesukaran dalam memahami maksud ayat tersebut. Okey, contoh yang saya boleh tunjuk adalah contoh pada perkataan menghoyong-hayangkan. Kata ganda ini merupakan kata ganda berirama. Namun, tidak semua didedahkan dengan perkataan ini. Oleh sebab itu, saya menyediakan satu cadangan terjemahan. Dan yakni Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat, dan Dia menciptakan gunung ganang yang memantapkannya supaya bumi tidak menghayun-hayunkan kamu, dan Dia menyebarkan padanya berbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Okey, saya menggantikan perkataan menghoyong-hayangkan tadi kepada menghayun-hayunkan. Hal ini kerana perkataan menghayun-hayunkan lebih biasa didengar oleh pembaca. Baik, seterusnya, gaya cerita Al-Kalam terjemahan Al-Hidayah Al-Quran Al-Karim. Contoh yang saya sediakan dari surah Luqman pada ayat ke-18. Dan janganlah engkau memalingkan wajah kepada manusia kerana sombong dan berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Baik, gaya cerita yang disampaikan adalah sangat ringkas dan padat. Pembaca akan lebih mudah untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Kerana terjemahan ini adalah terjemahan secara direct, secara harfiah. Jadi mesej yang disampaikan pun akan lebih mudah untuk difahami pembaca lah. Seterusnya, struktur ayat yang digunakan adalah tersusun. Terjemahan ini lebih mementingkan makna. Kemudian pembaca akan lebih mudah untuk memahami jalan cerita yang disampaikan. Bagi saya, terjemahan ini sangat baik kerana mudah untuk difahami pembaca, cuma kurang penghayatan dari segi penyampaian kerana diterjemahkan secara harfiah. Jadi terjemahan ini kan seperti yang saya cakap tadi, terjemahan ini lebih mementingkan makna berbanding penyampaian. Jadi pembaca sasaran mungkin tidak akan terkesanlah dari terjemahan tersebut.
Maka dengan itu saya ada sediakan satu cadangan terjemahan yang bermaksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang takbur lagi membanggakan diri. Terjemahan yang saya sediakan ini mungkin lebih kurang dengan terjemahan yang tadi, cuma saya ada menggunakan perkataan-perkataan yang lebih sampai maknanya. Contohnya saya orang-orang yang, kalau terjemahan yang sini dia cakap orang yang sombong, tapi saya menggantikan dengan orang-orang yang takbur, lebih sesuai, lebih sampailah kepada pembaca. Okey. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hafizah binti Muhammad Yusof, nombor matrik 051095. Baik, saya akan menerangkan tentang perbezaan laras bahasa antara terjemahan tafsir Zilal dan terjemahan Al-Hidayah. Baik, berikut merupakan terjemahan antara tafsir Zilal dan Al-Hidayah untuk surah Luqman ayat 33. Baik, berikut merupakan terjemahannya. Untuk tafsir Zilal, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan takutilah hari akhirat, di mana si bapa tidak dapat sedikit pun menyelamatkan anaknya dan si anak tidak dapat menyelamatkan bapanya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Oleh itu, janganlah kamu diperdaya oleh kehidupan dunia dan janganlah kamu ditipu syaitan dalam taati Allah. Berikut merupakan terjemahan Al-Hidayah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Untuk secara keseluruhannya, kita dapat lihat hasil terjemahannya berbeza. Berikut merupakan perbezaan laras bahasa untuk kedua-dua terjemahan. Pertama, kita lihat dahulu kepada terjemahan tafsir Zilal. Kita dapat lihat ia menggunakan bahasa standard di mana cara penyampaiannya lebih jelas, lebih mudah untuk difahami untuk semua golongan. Bagaimana kata di sini, ia sesuai digunakan dan difahami oleh orang biasa atau orang tua dan kanak-kanak. Dan disebabkan inilah terjemahan yang dihasilkan cenderung kepada memberi pemahaman kepada pembaca sasaran. Baik, kita lihat kepada laras bahasa terjemahan Al-Hidayah. Baik, untuk terjemahan ini ada setengah perkataan menggunakan perkataan pinjaman daripada bahasa teks sumber. Baik, disebabkan itu cara penyampaiannya kurang jelas dan ia memerlukan bahan rujukan atau bantuan untuk memahaminya. Dan disebabkan inilah terjemahannya lebih cenderung untuk mengekalkan makna teks sumber. Dan untuk lebih jelas lagi, kita boleh lihat contoh pada ayat yang ke-32. Dan untuk perkataan Al-Mukhlisin diterjemahkan kepada menumpukan ketaatan untuk terjemahan tafsir Zilal, manakala terjemahan Al-Hidayah ia diterjemahkan kepada mengikhlaskan kepercayaan. Selepas menganalisis kedua-dua terjemahan, saya juga datangkan satu cadangan terjemahan untuk ayat 33. Cadangan saya ialah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah akan hari akhirat, di mana pada hari tersebut seorang ibu atau bapa tidak dapat menyelamatkan anaknya dan seorang anak tidak dapat menyelamatkan kedua ibu bapanya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kamu terpedaya dengan kehidupan dunia dan janganlah terpedaya dengan tipu daya syaitan dan menyebabkan kamu melanggar perintah Allah. Baik, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.